Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa, 8 Mac 2022. Penduduk di negeri ini perlu segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 dos penggalak sebelum sempadan negara dibuka kerana dikhawatiri terdedah kepada COVID-19 dengan kemasukan rakyat Filipina dan Indonesia ke negeri ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, kebimbangan itu susulan melihat kepada status vaksinasi di dua negara berkenaan yang masih rendah. Lebih-lebih lagi daerah-daerah Indonesia dan Philippines yang bersempadan dengan Sabah ini adalah kawasan-kawasan negara mereka yang bukan dekat dengan ibu kota mereka. Andaian kita adalah kawasan-kawasan ini, selatan Filipina, Kalimantan, adalah vaksinasi mereka adalah rendah. Sebelum sempadan ini dibuka, walaupun kita ada beberapa prosedur, tetapi jadi liputan pelindungan vaksinasi penting di Sabah disebabkan risiko daripada negara jiran kita. Beliau berkata demikian di Tawau. Tambahnya, setakat ini 40% penduduk dewasa Sabah sudah menerima dos penggalak, manakala kira-kira 16% kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negeri ini telah mendapatkan vaksin COVID-19. Jelas Khairi, pelbagai usaha dilakukan bagi memastikan warga emas berumur 60 tahun ke atas mendapatkan dos penggalak, termasuk melaksanakan opportunistic vaksin, iaitu golongan berkenaan yang dimasukkan ke hospital, dinilai dan diberikan vaksin sebelum pulang ke rumah. Mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids, beliau berkata ibu bapa tidak perlu mengambil pendekatan tunggu dan lihat kerana PIC Kids sudah dilaksanakan lebih sebulan dan rata-rata kanak-kanak yang mendapat vaksinasi hanya mengalami kesan sampingan ringan. Program Mass Cataract Surgery Initiative MCSI Hospital Tawau merupakan inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menyelesaikan kes pembedahan katarak yang tertunggak di daerah itu akibat pandemik COVID-19. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, program itu bermula semalam hingga 13 Mac depan. Program ini melibatkan 17 pakar oftalmologi, 12 pegawai perubatan dan anggota kesihatan KKM, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Hospital Mata Swasta Tun Hussein On dan Synergy Eye Center. Katanya pihaknya menyasarkan 200 kes pembedahan katarak mampu diselesaikan dalam tempoh seminggu. Sekarang ini kita ada masa disebabkan kejayaan program imunisasi kita yang telah mengurangkan kesan-kesan yang paling serius COVID-19. Kes masih lagi tinggi, tapi hospital kita alhamdulillah setakat ini tidak terlalu sesak dan memberi ruang untuk KKM cuba selesaikan kes-kes yang tertunggak ini. Beliau berkata demikian kepada media dalam perasmian program berkenaan di Institut Latihan KKM Tawau. Hadir sama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. MCSI kali kedua selepas hospital Selayang ini dilaksana bagi memendekkan masa menunggu pesakit menjalani pembedahan sekaligus mengurangkan risiko kebutaan pesakit katarak. Dalam lawatan sehari ini, Khairi turut melawat klinik mata serta merasmikan bilik mamografi dan field hybrid intensive care unit Hospital Tawau. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah meneruskan tren penurunan dengan 1,235 kes baharu semalam, menurun 280 kes berbanding sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kumulatif 353,324 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, sebanyak 21 daerah mencatatkan penurunan dengan 5 daripadanya menunjukkan penurunan yang agak banyak, iaitu Kota Kinabalu menurun 127 kes, Keningau 32, Kota Marudu 31 serta Kota Belud dan Tawau masing-masing menurun 22 kes. Peratusan kes simptomatik yang berpunca daripada jangkitan sporadik kekal tinggi, iaitu 65.02% daripada jumlah keseluruhan kes baharu. Sebanyak 1,221 atau 98.87% pesakit adalah dalam kategori 1 dan 2, masing-masing 5 kes dalam kategori 3 dan 4 serta 4 kes dalam kategori 5. Dalam pada itu, 3,494 pesakit sembuh direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif 316,522 orang.
Manakala 1,303 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 857 orang di hospital, 439 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah awam, 15 orang di pusat tahanan sementara dan penjara serta 2 orang di fasiliti swasta. 5 kematian dilaporkan iaitu 2 di daerah Ranau dan masing-masing 1 di Keningau, Kalabakan dan Kuala Penyu. Dan seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni. Kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan, raikan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum, ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Tamimon, lambang keluarga Malaysia. Abanggau ko matamono ko jumade keluarga Malaysia. Kon sapatan. Mi iso, monoli bamban, paganakan Malaysia. Majukan kita ni bersama keluarga Malaysia. Potong sakawi, rendalong nu, kelapan nu Malaysia. Berita pagi Sabah diteruskan dengan sebanyak 14 kompaun dikeluarkan menerusi Opocot atau Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Sektor Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Majlis Keselamatan Negara dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu semalam. Operasi kali ini tertumpu di Jalan Gaya, Kampung Air dan Asia City Kota Kinabalu melibatkan pemeriksaan 500 premis dan 1,500 individu. Selain gagal menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis, kesalahan lain dilakukan ialah gagal mempamerkan tanda larangan merokok di dalam premis, menjual rokok di bawah harga minimum dan merokok di kawasan larangan. Bercakap kepada media, pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Suhaila Osman memberitahu, operasi ini dilaksana bagi memastikan masyarakat terus mematuhi undang-undang yang ditetapkan di bawah kesihatan awam. Dari pemerhatian saya nampak pematuhan SOP bagi warga Kota Kinabalu ini agak baik. Alhamdulillah, saya nampak ramai juga yang mempunyai kesedaran kendiri tentang pemakaian mask dari segi pengetikan ataupun scanning QR code semasa memasuki premis serta penjarakan di dalam premis. Pegawai atau anggota polis Diraja Malaysia PDRM Sabah yang mempunyai potongan gaji 60% atau lebih akibat pinjaman bank dan kenderaan akan dipanggil untuk diberikan nasihat atau kaunseling. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata, langkah itu bagi memberikan pegawai terlibat perancangan keuangan untuk memastikan ekonomi diri dan keluarga sentiasa stabil. Kita memastikan bahawa anggota-anggota ini, ketua-ketua kepada mereka ini, memastikan sekiranya mereka membuat permohonan pinjaman, kita teliti. Tetapi sekiranya 60% putungan dia itu kepada benda-benda yang saya sebutkan tadi, iaitu beli rumah, putungan ASB, putungan tabung haji, ansuran beli tanah, itu kita akan mempertimbangkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Tawau dan pengerusi Perkap IPD Tawau. Jelasnya bagi PDRM Sabah, wujud rekod melibatkan anggota dengan potongan gaji melebihi 60%, namun ia hanya 3% daripada jumlah keseluruhan anggota PDRM Sabah. Datuk Jauteh turut mengingatkan anggota PDRM agar mengutamakan pemilikan rumah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum bersara.
Ini kerana ramai pesara PDRM direkodkan tidak mempunyai rumah sendiri dan bergantung dengan rumah keluarga, menyewa atau mendirikan rumah di kawasan rizab kerajaan selain setinggan. Dalam majlis ini, Datuk Jauteng menyaksikan majlis menandatangani dokumen serah terima tugas dan simbolik penyerahan dokumen terima tugas antara ACP Peter Ombuas kepada ACP Jasmine Husin selain serah terima tugas pengerusi Perkep IPD Tawau antara Jennifer Matthews Moah kepada Azma Roida Azmi. ACP Peter akan menjawat jawatan timbalan Ketua Siasatan Jenayah, Siasatan dan Perundangan, sementara Ketua Polis Daerah Tawau yang baharu, ACP Jasmine sebelum ini merupakan timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah. Sandbox Digital Internet of Things IoT bakal merancangkan pembangunan inovasi dalam membentuk ekonomi Sabah selain menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Pengurus Besar Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah, SENIK, Vivianti Sarjuni berkata, Sandbox ini menggalakkan penglibatan belia untuk menguji idea teknologi baharu yang berupaya memacu ekonomi negeri, meningkatkan produktiviti sektor awam dan swasta serta menggalakkan pembudayaan STI selain daripada mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Sandbox ini adalah medan ataupun tempat bagi para inovator ataupun penyedia solusi untuk datang dan menguji solusi mereka. Bukan saja itu, tetapi kita juga mahu menyediakan satu tempat yang kondusif untuk mereka gagal. Bila gagal, bangun lagi, uji lagi. Gagal, bangun, uji lagi sampai berjaya. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio RTM Kota Kinabalu. Menurut Vivianti, SENIK bermatlamat melahirkan dan melatih lebih ramai bakat di negeri ini menerusi latihan membina. Justru usaha pendigitalan ini akan memanfaatkan sektor perkhidmatan, pertanian, perlombongan dan pelancongan. Paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah untuk hari ini. Lengkapkan status vaksinasi demi keselamatan diri dan keluarga. Saya Muhammad Syarif Samawang. Assalamualaikum dan salam hormat.